Betul? 77? Okey. So ini adalah 77 darjah. Sin 643 bersamaan dengan negatif. Kenapa negatif? Kenapa negatif? Kuadran 4. Kuadran 4 sin negatif. Dan reference angle dia adalah 77. So negatif sin ujung 77. Satu lagi soalan. Ada tak volunteer nak? Okay, kita do it very quickly. Soalan D. Secant 1 per cos sebenarnya saya suka kalau yang volunteer ada buat silap, bukan yang perfect, supaya cikgu boleh explain. Kenapa berlaku kesilapan? You learn from the mistake. Sebenarnya lebih impactful, lebih efektif kalau belajar dari kesilapan berbanding kalau semua betul saja. Awak tak tahu yang mana boleh can go wrong. Jadi kita nak tahu yang mana can go wrong, kita belajar siap-siap. Dalam exam nanti kita tak buat benda yang sama lah. Kita tak akan buat kesilapan yang sama. Okay. Very good. So she has learned where was the mistake. Okay, ganti nilai. Okay, itu sajalah. Is it positive or negative? Is it negative or positive? Positive lah, betul-betul. Kuadran keempat, kalau dia positif kan? Ini kuadran keberapa ni? Sebab tu awak kena lakar dulu. Cuba awak lakarkan. Where is this angle located? Kuadran ke berapa? Kuadran ke 4. Cuba lakarkan. Okay, lakarkan sikit kat sini. Okay. Cikgu nak awak biasakan dengan sketching macam ni supaya tak buat mistake. Okay. So you know where it is. So itu adalah negatif 384, which is kuadran keempat, dan cos pada kuadran keempat adalah positif. So betul lah gambar dia. Tepukan sikit. Jadi dia punya reference angle yang ni tadi beliau sedikit tersilap. Dia tersilap, dia ambil reference angle yang ini 420 tolak 384 mula-mula tadi. Yang mana reference angle dia bukan reference angle yang betul lah. Sebab reference angle must be from x-axis, tak boleh from y-axis. Okey, tahniah kepada 4 orang volunteer yang jawabkan soalan tadi. Mari kita pergi ke soalan nombor 2. Kita tengok soalan nombor 2 sama-sama. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey. Sekarang cikgu nak tunjukkan satu jenis soalan yang mana dia bagi nilai tan theta sama dengan 1/4. Dan dia beritahu theta terletak pada
sukuan ke berapa ni? Antara 180 dan 270? Sukuan ke? Ketiga. Okey. Sukuan ketiga. Tan theta 1/4 terletak pada sukuan ketiga. Soalan tanya sin theta dan soalan tanya sin 90 minus theta. Jadi macam mana kita nak jawab soalan berbentuk macam ni? Pertama, mari cikgu explain dulu apa yang perlu dibuat apabila diberikan maklumat dalam bentuk sebegini. Diberikan nilai ratio dan diberikan kedudukan theta pada Cartesian plane 180 dan 270. First of all, yang ni wajib dibuat, awak mesti buat. Kalau tak, awak memang akan silap. Awak buat lakaran Cartesian plane dan letakkan theta pada kuadran ketiga. Ini dikata kuadran ketiga. Okay, theta pada kuadran ketiga, in order to accommodate 1/4 ni, awak lukis satu triangle pada sukuan ketiga ini. Yang mana triangle itu mestilah adjacent dengan paksi X. Bukannya triangle macam ni. Bukan triangle macam ni. Ini salah Ini triangle juga. Tapi ini triangle adjacent pada paksi Y. Kita tak nak pada paksi Y. Triangle yang kita nak lukis adjacent to paksi X. So ini adalah triangle yang kita nak. Adjacent to paksi X. Kalau dia terletak pada sukuan kedua, bagaimana triangle yang kita kena lukis? Ini triangle yang kita lukis. Kalau dia terletak pada sukuan kedua. Kalau dia terletak pada sukuan keempat, triangle yang kita lukis bentuk dia macam ni. Kalau dia terletak pada sukuan pertama, triangle yang kita lukis bentuk dia macam ni. Kalau kita lukis keempat-empat, bentuk dia macam butterfly. Kalau kita lukis keempat-empat serentak, bentuk dia macam butterfly. Triangle pertama adjacent to paksi X. Yang ini pun adjacent pada paksi X. Yang ini pun adjacent pada paksi X. Yang ini pun adjacent pada paksi X. Tidak ada triangle yang adjacent pada paksi Y. Sebab pelajar biasa buat kesilapan, dia lukis triangle yang silap. Jadi everything akan jadi salah. Faham? Faham ke tak faham? Jadi triangle must be adjacent to x-axis, never adjacent to y-axis. Okay, so dalam kes ni dia kata terletak pada kuadran ketiga. Jadi yang lain ni kita padamlah. Terletak pada kuadran ketiga, fokus kepada kuadran ketiga. Dia kata tan theta adalah 1/4. Jadi dalam triangle ini, dekat ujung yang berdekatan dengan origin ini, kita letakkan dia sebagai theta. Yang mana triangle ini terletak pada sukuan keempat, theta terletak di sini. Bukan di sini letak di sini. Yang terletak di dekat dengan origin. So, 1/4 tu dekat mana? 1/4 ini opposite dan adjacent. Opposite dan adjacent. Okey. Faham sampai situ? Okay. Tetapi disebabkan oleh triangle ini terletak pada Cartesian plane, bukan sekadar triangle saja, tetapi dia terletak pada Cartesian plane. Bermaksud nilai sisi ini akan follow signs of the axis. Dia akan follow simbol kepada paksi pada Cartesian plane itu. Dia bukannya independent, bukan triangle itu independent duduk seorang-seorang dia. Itu lain. Ini triangle yang terletak pada Cartesian plane. Jadi nilai-nilai ini mesti follow Cartesian plane punya paksi. Jadi kalau dia terletak di sebelah kiri paksi X, ini paksi X sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif, maka 4 ini kita letak negatif. Sebab dia sebenarnya negatif X. Cartesian plane ada paksi X, di sebelah kiri adalah negatif. Dan yang ke bawah ini ialah negatif Y.
Yang ke atas positif 1, yang ke bawah negatif 1. Kita kena letak simbol negatif. Faham ke? Tak faham? Kenapa dia jadi negatif? Sebab dia terletak di negatif 1. So titik dekat hujung ini sebenarnya koordinat negatif 4, negatif 1. Negatif 4, negatif 1, titik ini. So ini panjang dia negatif 4, ini panjang dia negatif 1. Tapi kenapa cikgu ini 1/4? Kenapa kita lukis negatif 1, negatif 4 dekat sini kan 1/4? Siapa tahu kenapa? Negatif 1 over negatif 4 in effect adalah 1/4. Sama. In effect dia akan jadi 1/4 juga. Dia sebenarnya ada negatif. Dia sebenarnya ada, tapi dia sudah disimplify kepada kita. Faham Faham ke tak faham? Okey, katakan cikgu pusing sikit soalan. Tan theta sama dengan negatif 1/4, yang mana theta terletak pada antara 90 dan 180. Okey. Ini kuadran ke berapa? 2. Cikgu pelukis kuadran kedua, triangle pada kuadran kedua. Kita cikgu letak sini negatif 1/4. Jadi awak agak ya, yang mana akan jadi negatif? Yang ini negatif ke 4 yang negatif? 1 ke yang 4 yang negatif? 4 yang negatif. Sebenarnya ini positif 1, yang ini akan jadi negatif 4. So negatif 1/4. Kuadran kedua memang tan dia adalah negatif, kita pun tahu. Kuadran kedua tan dia negatif. Okey, katakan kita terletak di antara 270 darjah dan 360 darjah. Kuadran ke berapa theta ini? Kuadran keempat. Cikgu pun lukis triangle pada kuadran keempat. Jadi sekarang cikgu nak letak negatif 1 ke negatif 1 kat sini ke negatif 4 kat sini? Ini adalah negatif 1, ini jadi positif 4. Masih negatif 1/4. Tapi yang menjadi negatif sekarang adalah nilai 1. Tadi yang menjadi negatif adalah nilai 4. Walaupun kedua-duanya negatif 1/4. Faham ke tak faham? Jadi make sure you very clear about this. Sebab soalan dekat 1 dalam exam favorite lah, soalan macam ni favorite lah. Favorite. SPM tahun lepas pun ada soalan macam ni. Jadi kalau trial tu memang awak akan jumpa lah. SPM tahun 2021 kertas 1 fungsi trigonometrik, soalan bentuk macam ni ada diberikan, ditanya. Okey, so sekarang mari cikgu teruskan. Untuk soalan dia, soalan dia kata cari nilai sin theta. Cari nilai sin theta. Jadi berdasarkan nilai tan theta 1/4 dan theta berada dalam kuadran ketiga, dan awak sudah lukis satu triangle yang berada dalam kuadran ketiga, yang mana sisi yang pertama negatif 4, sisi yang kedua negatif 1. Okey, sebelum kita boleh jawab soalan pertama, kita kena cari satu lagi, iaitu sisi hipotenus. Siapa boleh bantu cikgu cari nilai hipotenus? Berapa? Square root 17. Square root 17. Square root of 17. Okey, ingat, hypotenuse always positive. Dia tak akan jadi negatif. Hypotenuse akan jadi always positif. Yang akan jadi negatif mengikut paksi adalah y dan x sahaja. Hypotenuse ini always positif. Jadi awak jangan letak hypotenuse negatif pula. Walaupun nampak macam berada dekat bawah ni, bukan. Dia yang ini dengan yang ini dia yang akan follow. Yang ini always positif. So dapatkan yang ini dan baru kita jawab soalan pertama. Dia kata sin theta. Sin theta adalah opposite negatif 1 per dengan hypotenuse square root of 70.
So this is the answer. Manakala dikata cari nilai kod, cari nilai set 90 tolak theta. Set 90 tolak theta ialah bersamaan dengan 1 per cos 90 tolak theta. Set adalah 1 per cos. Ingat lagi tak complement angle formula tadi? Kalau cos 90 tolak theta sama dengan berapa? Sin theta. Cos 60 tolak theta ialah bersamaan dengan sin theta. Tadi kita dah jumpa tadi complementary angles punya formula, which is 1 per sin theta bermakna 1 per negatif 17 set 17 per 1. So this will be the answer. Ataupun kalau awak nak guna gambar rajah pun boleh. Ini adalah 90 tolak theta. Ini adalah 90 tolak theta. Jadi sin 90 tolak theta adalah satu per cos 90 tolak theta. Cos 90 tolak theta adalah negatif 1 per set 17. So set dia adalah negatif 17 per 1. Itu jawapan yang sama juga. Kalau awak nak guna titik ini, awak nak guna sudut ini untuk carikan, awak akan dapat jawapan yang sama. Jelas ke tak jelas ni? Jelas ke tak jelas? Ada yang tak berapa faham? Yang tak berapa faham macam mana cikgu dapat negatif square root of 17. Cikgu nak volunteer untuk soalan B. Siapa boleh tunjukkan jalan kerja penuh untuk soalan B? Okay, very good. Daripada Jason Cemerlang, buat macam yang cikgu buat tadi, baca soalan, buat sketch untuk Cartesian plane, dan buat triangles pada Cartesian plane, dan labelkan superfisi, cari nilai hypotenuse, dan jawab soalan. Okay, so many steps kita have to do. Button kat tengah ni dia ada pemadaman. Tekan ni di belakang. Siapa nama? Ciasi. Tengok Ciasi dari Jason Cemerlang untuk jawab soalan ni. Awak semua try juga, try juga sambil tengok, sambil try. Ciasi, is it the correct quadrant, Ciasi? Soalan B. Sebelum you proceed, cuba check. Is it the correct quadrant? Dia kata di antara 270 dan 360. Okay, so quadrant keempat. So diberikan set 13 per 5. Set adalah 1 over cos. So 5 dekat mana Ciasi? 13 tu hypotenuse, betul. Set adalah 1 over cos. Maknanya 1 over cos ialah hypotenuse over adjacent. So 5 tu terletak di adjacent. Okay. So cari nilai yang the third side guna teorem Pythagoras.
12. Betul, bagus, betul, 12. 12, okey. Is it positive or negative? Chassis. Sebab dia terletak di, okey. So, now you got yourself the perfect triangle. Kalau awak salah salah satu ini, everything else will be salah. Ini mesti perfect. Tak boleh silap sikit-sikit pun. Okay, very good. Dan labelkan kat sini chassis, theta ni letak theta kat sini. So sekarang baru you are ready to answer the question. Tan theta sama dengan negatif 12/5, perfect, betul. Soalan 2. Okay, buat ke atas. Cot 90 tolak theta is equal to 1/. Okay. Boleh kat tengah sikit, tak apa kalau tak cukup space. Boleh kat tengah sikit. Ataupun dekat bawah pun boleh. Okey, cikgu rasa Ciasin ada guna formula yang silap ini kat sini. Formula complement angle tadi, cot 90 tolak theta bersama dengan tan theta, bukan bersama dengan 1 per tan theta. Bersama dengan tan theta. So the answer will be exactly this one. But you have found the tan theta. So the answer will be exactly the same. Okay, temukan gemuruh untuk Ciasin. Dia berani volunteer? Tanya. Cikgu nak tanya, siapa yang tak boleh solve ataupun dia tak boleh follow Ciasin punya jawapan tadi? Cikgu guide je, tapi awak tak boleh follow, tak faham. Nak cikgu ulang sekali lagi. Angkat tangan. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Semua sekali ya. Semua sekali cikgu nak minta tengok ke depan sekejap. Kita akan break dalam masa 4 minit. Tapi cikgu nak explain sekali lagi soalan ini. Soalan dia kata diberi secant theta bersamaan dengan 13/5 dan theta adalah di antara 270 degrees and 360 degrees. Jadi Ciasin tersilap, mula-mula dia tersilap letak kuadran yang salah. Jadi kena hati-hati sangat kena hati-hati sangat. So langkah pertama, sebelum kita jawab soalan, cikgu akan lakar Cartesian plane. Cartesian plane just buat cross je lah. Dan letak triangle yang sesuai berdasarkan domain yang diberikan ini. Theta di antara 270 dan 360, maka triangle dia berada di kuadran keempat. So ini adalah triangle di kuadran keempat. Because this triangle must be adjacent dengan paksi X. Jangan lukis adjacent dengan paksi Y macam ni. Kalau macam ni salah dah. Ini triangle juga, tapi salah. Dia mesti adjacent dengan paksi X. Secant theta, kalau awak tak boleh nak imagine secant theta ni macam mana, tukar jadi cos dulu. Tukar jadi cos theta 5/13. Macam Ciasin tadi dia agak doubtful. Mana nak letak 5? Dia tak tahu nak letak 5 macam mana. 13 dia tahu tak? 13 dia boleh letak dengan betul. 5 dia tak sure kat sini ke kat sini. So kalau awak tak boleh berfikir, awak tak boleh imagine in terms of secant, itu biasa. Memang kita tak familiar dengan secant. Cikgu pun tak familiar. Tapi cikgu familiar dengan cos.
cos adalah adjacent over hypotenuse. Tukar jadi cos, so 5 dekat sini. Automatic ini adjacent. Ini theta dan ini 12 menggunakan teorem Pythagoras, dan disebabkan dia adalah ke bawah, negatif y, kita letak negatif. Okey, jelas tak sampai sini? Okey. Yang ini yang perlu dibuat dulu. Kalau awak skip step ini, awak nak cepat, cikgu saya nak imagine dia, tak payah imagine. Awak akan tersilap. Kena buat. Awak lakar, letakkan triangle, labelkan semua sisi, negatif, positif betul, dan baru jawab soalan yang pertama. Soalan pertama dia kata, cari nilai tan theta. So tan theta opposite bahagi adjacent, negatif 12/5. So this will be the answer. Yang kedua, cari nilai cot 90 tolak theta. Okey, yang ini tricky sedikit. Tricky dia macam mana? Tricky kalau awak tak ingat formula tadi. Formula dia adalah kalau cot 90 tolak theta, dia sama dengan tan theta. Tapi awak tak ingat. Macam mana nak buat? Awak pergi ke gambar ajar dan awak cari 90 tolak theta berada di mana. Ini adalah 90 tolak theta. Dan tan 90 tolak theta ialah 5/-12. Maka cot bagi 90 tolak theta adalah negatif 12/5. Dia punya reciprocal lah. Jadi kita tak payah tukar jadi theta, kita tukar jadi 1/tan 90 tolak theta. Awak tak ingat formula tadi, awak tak ingat formula complement angle. It's okay, awak boleh guna gambar rajah ini dan awak cari tan 90 tolak theta ialah 5/-12. So ini adalah negatif 12/5. So you got the same answer. Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Kita dah sampai ke penghujung slot yang pertama. Kita akan sambung pada pukul 10.30. Cikgu harap awak break ni awak masuk sebelum pukul 10.30. Sebab cikgu memang akan on time. Cikgu akan mulakan on time, cikgu akan habis on time. Cikgu respect your time. Jadi awak kena respect your own time. Awak masuk sebelum 10.30 dan kita boleh mula on time. Boleh semua?